هذا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. الرحمن الرحيم الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum wa bi ulumi sairi sani ila anqal. Apa yang anda baca dalam tahajudmu? Jika anda bertanya, apa yang mesti saya baca pada solatku di waktu malam itu? Berapa pula rakaatnya yang mesti aku bersembahyang? Maka ketahuilah bahawa Rasulullah SAW dalam tahajudnya atau solat malamnya tidak membiasakan membaca sesuatu ayat atau surat yang tertentu. Jadi yang baik sekali hendaklah kita mengikut susunan Al-Quran dengan membacanya satu surah demi satu surah dalam solat malammu itu. Sehinggalah anda mengkhatamkannya dalam sebulan sekali ataupun lebih kurang dari sebulan atau lebih dari sebulan sesuai dengan kecergasan dirimu dan keupayaannya. Adapun bilangan rakaatnya, maka kebanyakan riwayat membicarakan tentang solat malam Rasulullah SAW itu ialah 13 rakaat. Ada juga yang warid sampai 9, ada yang sampai 7. Tetapi yang paling banyak yang dibiasakan oleh beliau ialah 11 rakaat. Kemudian apa yang disimpulkan dari berbagai hadis, malah inilah yang dianjurkan, iaitu apabila anda bangun dari tidur, hendaklah anda menghilangkan tidur itu dengan menyapu mukamu dengan tanganmu serta membaca doa ini. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami sesudah mematikan kami, dan kepadanya lah kami akan kembali nanti. Kemudian anda membaca ayat-ayat dari akhir Al-Imran yang berikut. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dengan siang adalah sebagai bukti-bukti bagi mereka yang mempunyai fikiran. Sehingga akhir surah ini. Kemudian hendaklah anda bersugi dan kemudian berwuduk dengan wuduk yang sempurna. Kemudian bersembahyang 2 rakaat dengan ringkas. Kemudian anda bersembahyang sesudah itu sebanyak 8 rakaat. Dengan memanjangkan sembahyang itu dan bersalam pada setiap 2 rakaat sekali. Atau jika mahu boleh bersalam setiap 4 rakaat. Ataupun bersalam sekali selepas 8 rakaat. Semua ini adalah warid daripada Rasulullah SAW. Kemudian jika anda rasa masih ada tenaga lagi, boleh bersembahyang sekadar yang anda mahu. Kemudian anda tutup sembahyang itu dengan 3 rakaat sunat witir. Dengan satu salam atau 2 salam. Anda baca pada rakaat pertama surah Sabbihisma rabbikal a'la. Pada rakaat yang kedua surah Qul ya ayyuhal kafirun. Dan pada rakaat yang ketiga surah Ikhlas dan Al-Mu'awwidhatain. Anda jangan terkeliru sampai mengira bahawa solat witir itu adalah 11 rakaat sebagai suatu perkara, dan bilangan rakaat yang kami sebutkan dalam bicara ini adalah satu perkara yang lain. Tidak, kerana apa yang diriwayatkan dari cerita bangun malamnya Rasulullah SAW itulah yang kami beritakan di sini. Hendaklah anda ambil perhatian, dan Allah yang maha luas pendengarannya, maha mengetahui. Fasal. Perihal. عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad setelah sebelumnya membahaskan tentang fadilah Qiyamul Lail, dan ianya adalah merupakan da'bus salihin, sifat orang-orang saleh, tanda orang yang saleh, mulazamatu qiyamil laili, istiqamah bangun malam. Dan bangun malam itu menjadi wasilah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, aqrabatun lakum ila rabbikum. Dan qiyamul lail itu penghapus kepada dosa. Qiyamul lail juga menjadi penghalang dalam melakukan dosa. Selain penghapus dosa, menghalang orang itu berbuat dosa. Dan juga qiyamul lail matradatun lidda' anil jasad, yang dapat mengusir atau menghilangkan penyakit pada tubuh badan.
Hadza keutamaan, kelebihan qiyamul lail. Semoga kita termasuk daripada orang yang istiqamah bangun malam. Kemudian dalam kata-katanya, nasihatnya yang dibaca tadi, apa yang patut dibaca oleh seseorang ketika qiyamul lail. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang qiyamul lail yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ada pelbagai. Kadang-kadang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu malam tu akan dihabiskan salatnya dengan satu ayat sahaja. Ini diulang-ulang. Karena sedang menghayati makna yang ada pada satu ayat. Ya. Dalam kitab Syama'il ada diceritakan tentang sahabat dan juga para tabi'in juga melakukan hal yang sama. Satu malam menghabiskan dengan mengulang satu ayat. Diulang-ulang. Nah, ini dengan pengulangan setiap ayat itu sambil memahami maknanya. Yang setiap kali dihayati makna ayat yang dibaca, umpama orang yang berenang di lautan, semakin dia berenang, semakin dia menuju ke lautan yang lebih terbentang luas, semakin dalam, semakin luas. Demikian al-waridat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang ketika menghayati makna Al-Qur'anul Karim. Allah berfirman dalam Al-Quran mengenai tentang luasnya makna Al-Quran. Walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurim ma nafidat kalimatullah. Kalau kami jadikan pokok yang ada di atas muka bumi ini umpama pena dan air lautan menjadi dakwat untuk mencatat kalimat Allah, dan dilipat kali gandakan air lautan ini kepada 7 kali ganda, maka akan habis pena, akan habis dakwat, sementara kalimat Allah belum habis lagi. Yakni maknanya terlalu luas. Maka bagi mereka yang menghayati makna Al-Quranul Karim dan semakin dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala pengetahuan akan Al-Quranul Karim, satu ayat pun satu malam tak habis. Satu ayat dalam satu malam pun tak habis. Baginda Rasulullah pernah dalam satu malam menghabiskan masanya dengan membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "In tu'adzibhum fa innahum ibaduk." Kalau engkau azab mereka wahai Allah, maka sungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum, kalau engkau ampunkan mereka, fa innaka antal azizul hakim. Sungguhnya engkau maha perkasa, maha bijaksana. Yani diulang-ulang oleh baginda Rasulullah membaca ayat itu sampai Jibril turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena baginda membaca berulang-ulang sambil menangis. Maka Allah menghantarkan Jibril tanya kepada Muhammad, kenapa dia menangis walaupun Allah Maha mengetahui. Akan tetapi dihantarkan Jibril sehingga berlaku periwayatan kenapa Jibril datang kepada Rasulullah dan sampai riwayat itu kepada kita supaya kita tahu kenapa Nabi kita menangis malam itu sampai Allah hantarkan Jibril. Berapa ramai daripada kita malam-malam yang menangis? Ramai yang menangis, tetapi yang menangis karena rindu kepada Allah ada berapa ramai? Yang menangis karena takut kepada Allah berapa ramai? Yang menangis karena menghayati makna Al-Quran berapa ramai? Dengan orang yang menangis disebabkan oleh karena sebab-sebab yang lainnya. Maka Jibril turun, Jibril mengatakan, ya Muhammad, Tuhan menyampaikan salam kepada engkau dan bertanya kenapa engkau menangis. Sementara dia lebih maha mengetahui. Nabi menjawab, wahai Jibril, aku membaca dalam Al-Quranul Karim ayat-ayat tentang bagaimana Allah mengadab umat Nabi yang ingkar kepada nabinya, termasuk umat Nabi Ibrahim. Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Hai Tuhanku,
Sesungguhnya berhala-berhala ini telah menyesatkan ramai daripada manusia. Nabi Ibrahim mengadu demikian kepada Allah Subhanahu wa taala akan perbuatan umatnya. Yang sesatnya mereka dengan menyembah berhala itu akan menyebabkan azab daripada Allah mereka. Maka Nabi Ibrahim pun risau. Nabi Isa pun juga, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, kalau engkau azab mereka, mereka adalah hamba-hamba kepada engkau. Yani risau bagaimana? Maka aku pun risau ke atas umatku, kata Nabi SAW. Maka Jibril kembali kepada Allah, ya Allah, engkau maha mengetahui apa yang dikatakan oleh hambamu. Rasulmu mengatakan demikian-demikian. Maka baginda Rasulullah, maka Jibril diperintahkan oleh Allah untuk turun balik kepada baginda Rasulullah dan memberitahukan kalau Allah akan memberikan apa saja yang menyebabkan engkau, wahai Rasulullah Muhammad, ridha dan puas hati. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Maka turun Jibril beritahu kepada baginda Rasulullah, maka Nabi pun gembira dan mengatakan, aku tidak ridha umatku masuk dalam neraka. Dan dalam hal ini baginda Rasulullah masa itu menghabiskan malamnya dengan satu ayat. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Terus macam itu. Sedang menghayati makna. Ada kalanya baginda Rasulullah menghabiskan satu malam dengan sekian juzuk Al-Quran. Seperti mana dalam Sahih Muslim. Rakaat yang pertama baca surat Al-Baqarah. Rakaat pertama Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Lepas itu sambung balik. Ada kalanya baginda baca surat panjang. Kalau sudah baki 30 ayat yang akan diselesaikan, Nabi baru sempurnakan dengan berdiri. Seperti mana ada bacaannya pelbagai, cara keadaan salatnya pun Nabi pelbagai. Kesemua itu adalah untuk menunjukkan bahwasanya tidak ada perkara yang sempit sehingga seseorang tak ada pilihan untuk membaca pada saat qiyamul lail. Baca apa saja. Alangkah baiknya kalau membaca Al-Quranul Karim itu pada qiyamul lail yang pelbagai juga. Yani, adakah salah kalau orang setiap kali qiyamul lail baca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad? Adakah salah? Tidak salah. Walaupun tiap hari. Tetapi kalau dia asing-asingkan ayatnya, baca wadduha ke bawah, amma yatasaalun ke bawah, atau baca daripada surat Al-Baqarah terus sikit-sikit sampai boleh khatam. Bila setiap malam boleh sampai satu juzuk atau kurang atau lebih, hari-hari masa tertentu boleh khatam. Macam mana kita nak baca Quran? Kita mana boleh hafal Quran? Bolehkah kita baca dengan dengan memegang Quran? Ya, boleh. Dengan catatan supaya tidak bergerak lebih daripada 3 kali berturut-turut. Bila meletakkan Quran di hadapan pun, baca satu muka surat, 2 rakaat. Rakaat yang berikutnya, balik. Satu muka surat, 2 rakaat. Dan begitu seterusnya. Jadikan wirid kebiasaan setiap malam begitu. Jadi tidak ada ayat dan surat yang ada dalam Al-Quran, melainkan kita pun membacanya pada waktu qiyamul lail. Ada berkenaan dengan cara membaca Al-Quranul Karim, salat malam. Nah, ada pun rakaatnya, terdapat beberapa riwayat. Ada mengatakan Nabi salat 13, ada mengatakan 11, ada mengatakan 9, ada mengatakan 7. Kepelbagaian ini pun ada kalanya Nabi salam setiap 2 rakaat. Ada kalanya Nabi salam pada 7 rakaat sekali salam. Nah, kepelbagaian ini juga untuk menunjukkan bolehnya melakukan salat dua, yakni 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, atau buat sekaligus dengan 1 salam, walaupun afdalnya adalah dilakukan 2. Afdalus salati mathna. Salat yang paling baik dilakukan 2. Naam. Panduannya orang bila ingin melakukan salat malam adalah kalau bangun daripada tidur, usaplah wajah kamu dengan tangan kamu. Ini usaplah wajah dengan
Dan pastikan tangan itu bersih ya. Elakkan tangan macam ni. Elakkan daripada menggunakan telapak tangan. Apa sebabnya? Disebabkan oleh kerana pada waktu malam kita tak tahu posisi tangan itu berada di mana. Tujuan daripada mengusap wajah ini dengan tangan agar supaya untuk menghilangkan mengantuk. Supaya ketika bangun kalau tak diusap balik tidur. Hadza fil hadis dinyatakan syaitan untuk mengikat kepada manusia ada 3 ikatan di belakang. 3 ikatan, setiap ikatan berbunyi tidur balik, malam masih panjang. Macam itu. Kalau bangun tidur, dia baca doa, 1 ikatan terbuka. Kalau pergi berwudu, 2 ikatan terbuka. Kalau dia salat, semua ikatan terbuka. Ini macam upayanya syaitan untuk menghalang manusia bangun malam. Diikat, bukan 1 ikatannya syaitan, 3 ikatan. Tapi ikatan semua itu mudah terbuka dengan kita membaca doa, dengan kita berwudu, dan kita langsung melakukan salat 2 rakaat. Bangun tidur, usap muka untuk menghilangkan mengantuk, dan baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita bangun tidur bersyukur. Alhamdulillah. Bangun tidur ucap Alhamdulillah. Kenapa kita bangun tidur ucap Alhamdulillah? Ya, dibangkitkan balik, diberi umur balik, diberi peluang balik, diberi masa balik, diberi peluang untuk menyebutkan Alhamdulillah. Itu sudah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur. Faham dong? Biasakan bangun tidur baca Alhamdulillah, jangan cari handphone dulu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Faham dong? Bersyukur. Apa sebab bersyukur? Karena diberi peluang sekali lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bacalah inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar, sampai 10 ayat terakhir daripada akhir surat Ali Imran. Ikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun tidur akan membaca ayat-ayat tersebut. Kemudian bersiwak. Karena disunnahkan siwak ketika orang itu berada dalam keadaan bau mulut yang tidak sedap, dan biasanya ketika bangun tidur bau mulut tak sedap. Siwak. Siwak ini adalah untuk ketika bangun tidur. Lepas itu berwudu. Berwudu, siwak balik. Tadi siwak ketika bangun tidur. Kemudian ketika berwudu, siwak lagi, sunnahnya wudu. Kemudian salat 2 rakaat. 2 rakaat di sini boleh dicantumkan antara rakaat qiyamul lail dengan niat sunnatul wudu. 2 rakaat khafifatain, yang ringan. 2 rakaat yang ringan maksudnya 2 rakaat pembuka kepada qiyamul lail. Jadi orang nak salat malam ini sebelum melakukan salat malam yang panjang, lakukanlah salat malam dengan 2 rakaat pembuka kepada salat malam. Apakah 2 rakaat pembuka kepada salat malam? 2 rakaat yang ringan. Baca selepas Al-Fatihah Qul ya ayyuhal kafirun. Dan rakaat yang kedua selepas Al-Fatihah membaca Al-Ikhlas. Setelah itu rakaat yang berikutnya bacalah surat-surat yang lain yang panjang. Jadi 2 rakaat yang pertama ringan tu tansyid, yakni supaya memberikan semangat. Karena bangun tidur tu mungkin masih masih antara badan tu masih orang kata sempoyongan, masih belum stable sebenarnya. Mulakan dengan yang ringan dulu supaya tak terlalu panjang, khawatir tak mampu. Buka dengan 2 rakaat yang ringan, lepas itu setelahnya barulah dengan surat-surat yang lebih panjang daripada surat yang 2 rakaat yang pertama. Kemudian salatlah 8 kata beliau. 8 dengan 2 rakaat tadi jadi berapa? Kan jadi 10. 8 tadi dengan 2 rakaat afdalnya demikian.
Atau sekali dengan satu salam pun diperbolehkan, hanya afdalnya dua. Bila setelah itu Anda masih mempunyai kemampuan untuk salat lebih, silahkan. Dah buat 8. Dong. Tapi saya nak buat 100 lah. Silakan buat. Dah buat 100, nampaknya masih nak buat 100 lagi lah. Contohlah, barangkali daripada pendengar ni, Masya Allah malam ini akan buat, mungkin diberi kekuatan luar biasa, boleh buat banyak. Untuk memadzalika Allah bi'aziz. Perkara demikian tidak mustahil untuk diberikan oleh Allah kepada sesiapa yang dikehendaki. Setelah kita dah berbuat sebanyak kemampuan kita melakukan salat tadi, barulah diakhiri dengan salat witir, yaitu akhiri dengan apa? Dengan 3 rakaat witir. Tadi 8, ya kan? Dengan 2 rakaat dah 10. Kemudian penutup salat itu adalah diakhiri dengan witir. Minimum adalah 3. Ij'alu akhira salatikum witra. Jadikan penghujung salat kamu itu witir dengan 3 rakaat, minimum 2 salam. Rakaat yang pertama membaca Sabbihisma rabbikal a'la, yang kedua Al-Kafirun, dan pada rakaat yang terakhir yang ketiga membaca Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidhatain. Ini cara melakukan salat malam dan juga apa yang dibaca. Rihal membaca Al-Quran. Biasakanlah diri selalu membaca Al-Quran. Wahai saudaraku, hendaklah anda tentukan waktu yang khusus untuk membaca Al-Quran pada setiap hari, siang dan malam. Paling kurang sekali anda membaca 1 hari 1 juz sehingga anda boleh mengkhatamkannya pada setiap bulan sekali. Dan yang paling tinggi boleh mengkhatamkan pada setiap 3 hari sekali. Ketahuilah bahawasanya membaca Al-Quran itu boleh meraih kelebihan yang besar dan kesan yang positif pada menerangkan hati dan merasa ketenteramannya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadat ummati qiraatul Al-Quran. Seutama-utama ibadat umatku ialah membaca Al-Quran. Berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, man qara'a al-Qur'ana wa huwa qa'imun fi sholati kana lahu bi kulli harfin mi'atu hasanah. Wa man qara'ahu wa huwa qa'idun fi sholati kana lahu bi kulli harfin 50 hasanah. Wa man qara'ahu wa huwa qarija sholati wa huwa ala taharatin kana lahu bi kulli harfin 50 wa 20 hasanah. Wa man qara'ahu wa huwa ala ghairi taharatin kana lahu bi kulli harfin 10 hasanat. Siapa yang membaca Al-Quran sedang dia berdiri dalam solatnya, buatnya pahala pada setiap hurufnya 100 hasanah. Dan siapa yang membaca Al-Quran sedang dia duduk dalam solatnya, buatnya pahala bagi setiap hurufnya 50 hasanah. Dan siapa yang membaca Al-Quran sedang dia di luar solat dan dia dalam keadaan bersuci, buatnya bagi setiap hurufnya 25 hasanah. Dan siapa yang membaca Al-Quran sedang dia tiada bersuci, buatnya bagi setiap hurufnya 10 hasanah. Awas kamu, jangan sampai maksudmu bila membaca Al-Quran supaya hendakkan banyak-banyak tanpa tadabbur, memikirkan maknanya, dan tanpa tartil. Tetapi hendaklah anda membaca dengan tadabbur dan memahamkan maknanya, kemudian dibantu pula dengan tartil. Jangan lupa anda hadirkan dalam dirimu kebesaran Tuhan yang memfirmankan kata-kata itu. Dan ingatlah bahawa anda ketika itu sedang berada di hadapannya, sedang membaca kitabnya dan yang terkandung di dalamnya segala perintahnya dan larangannya. Terdedah di matamu nasihatnya dan pesanannya. Bila membaca ayat-ayat mengenai tauhid, yakni mengesahkan Allah, anda mengagungkannya serta membesarkannya. Bila membaca ayat-ayat mengenai janjinya dan ancamannya, anda merasakan dalam hatimu kesenangan dan kebimbangan. Bila membaca ayat-ayat mengenai suruhannya dan tegahannya, anda bersyukur kepadanya dan mengaku diri banyak membuat kesalahan dan kelalaian. Lalu anda memohon istighfar dan berazam hendak melaksanakan semua perintahnya. Al-Quran itu umpama lautan yang tiada bertepi, dan ketahuilah bahawa Al-Quran itu adalah laut yang tidak bertepi, dan daripadanya lah disadur berbagai-bagai mutiara ilmu dan bermacam-macam kefahaman yang berharga. Maka barang siapa yang dibukakan baginya pintu-pintu kefahaman tentang kandungannya dari kaum mukminin, akan berkekalan terbuka semua pintu-pintunya, dan disitulah akan meruncup cahayanya dan luas ilmunya, sehinggalah dia tidak akan merasa jemu sama sekali untuk membacanya pada siang dan malam.
kerana dia telah menemui pada Al-Quran itu maksudnya dan mencapai semua kehendaknya. Begitulah sepatutnya sifatnya seorang murid yang benar. Berkata Tuan Guru Syekh Abu Madian radhiyallahu taala anhu, tiada dipanggil seorang murid itu sebagai murid sehinggalah dia memperoleh dari Al-Quran itu apa yang dicita-citakannya. Utamakan membaca surah-surah yang khusus. Wahai saudaraku, hendaklah anda membiasakan diri untuk membaca surah-surah dan ayat-ayat yang dianjurkan oleh hadis Nabi SAW supaya membacanya pada setengah-setengah waktunya. Di antaranya hendaklah anda membaca pada setiap malam surah Alif Lam Mim As-Sajdah, surah Tabarak Al-Mulk, surah Al-Waqi'ah dan Amanar Rasul hingga ke akhir surahnya, yakni Al-Baqarah. Surah Ad-Dukhan pada malam Isnin dan Jumaat, surah Al-Kahfi pada hari Jumaat dan malamnya. Jika boleh, jangan tinggalkan membaca surah-surah Al-Munjiyat, yakni surah-surah yang untuk menyelamatkan. Semuanya 7 surah pada setiap malam. Kerana yang demikian itu termasuk ada kelebihan yang besar. Di antaranya, hendaklah anda membaca ketika berpagi dan berpetang ayat-ayat pertama dari surah Al-Hadid, penghabisan surah Al-Hashr, surah-surah Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwizatain tiga kali. Begitu pula jangan lupa membaca surah-surah Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwizatain ketika hendak tidur bersama dengan ayat kursi dan Qul ya ayyuhal kafirun, dan jadikanlah penutupnya ayat berikut. Wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Dan Allah mengatakan yang benar dan dialah yang menunjuk ke jalan yang benar. Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah kepada kita kepada jalan yang benar. Panduan untuk menuju ke jalan yang benar adalah Al-Quranul Karim. Nah, hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, jalan yang benar. Nah, perlunya seseorang bermulazamah dengan Al-Quran. Bermulazamah artinya sentiasa bersama dengan Al-Quran. Sentiasa bersama maknanya sentiasa membaca. Dan tidak tergolong daripada orang-orang yang mengabaikan atau meninggalkan Al-Quranul Karim dengan tidak membacanya atau jarang membacanya atau bila perlu membacanya. Ada beberapa keadaan sikap orang terhadap Al-Quran. Ada kalanya membaca kalau ketika ada jenazah atau membaca Al-Quran ketika dalam keadaan sedih. Membaca Al-Quran ketika berhadapan dengan musibah. Membaca Al-Quran bila ingin interview esok. Membaca Al-Quran bila ingin menginginkan hal sesuatu tertentu yang diinginkan daripada Allah. Walaupun kesemua itu tidak luput daripada kebaikan karena membaca Al-Quran adalah perkara yang baik. Namun tidaklah orang yang begitu termasuk orang yang bermulazamah dengan Al-Quran. Tidak bersama dengan Al-Quran. Sebab sekali-sekala je megang Al-Quranul Karim ketika ada keperluan. Orang yang bermulazamah dengan Al-Quranul Karim di dunia, ia akan dilazimi, ditemani oleh Al-Quran nanti di akhirat. Bahkan di barzakh pun juga Al-Quran akan menjadi pendinding kepada seseorang itu daripada azab kubur sehingga azab terhalang dengan Al-Quran pada seseorang yang melazimkan dirinya dengan Al-Quranul Karim. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluh kepada Allah akan perbuatan umatnya yang meninggalkan Al-Quranul Karim. Keluhan ini direkod oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Dalam firman-Nya, Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Hai Tuhanku, sesungguhnya kaumku ini telah menghijrahkan diri, menjauhkan diri daripada Al-Quranul Karim. Menjauhkan diri daripada Al-Quran mempunyai beberapa makna. Tidak hanya bermakna orang itu tak baca. Bahkan orang yang membaca kalau tak beramal pun juga orang yang menjauhkan diri daripada Al-Quranul Karim. Sebab Al-Quran adalah kitab yang membawa petunjuk yang kita wajib ikut petunjuknya. Oleh sebab yang demikian,
Rubba qari'ul Qur'an wal Qur'an yal'anuh. Kadang ada orang baca Quran namun Quran melaknat kepada pembacanya. Sebab Al-Quran melaknat kepada pembaca. Antara pembaca itu membaca Quran. Sebabkan oleh kerana Quran suruh dia berkata jujur, dia dusta. Sementara Allah Subhanahu wa taala menghukum kepada orang berdusta. Al-Quran suruh orang itu supaya tidak berbuat zalim, pembaca Quran itu zalim. Walaupun baca Quran, dia zalim. Lalu baca Quran buat apa kalau tidak dibuat apa yang disuruh oleh Allah dalam Al-Quran? Inilah termasuk daripada orang yang membaca Al-Quran namun dilaknat oleh Al-Quranul Karim sendiri. Bahkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW ketika menceritakan tentang orang yang dia membaca Al-Quran namun tiada penghayatan, tiada tadabbur, tiada praktikal kepada Al-Quran, melanggar Al-Quran walaupun baca Quran. Lihat dalam hadis Nabi Muhammad SAW beliau bersabda tentang tanda-tanda umat di akhir zaman yang mengabaikan Al-Quranul Karim, praktikalnya, dan mereka termasuk daripada golongan orang-orang yang kononnya ingin memperjuangkan agama, namun orang itu dilaknat oleh Al-Quran. Baginda Rasulullah SAW menceritakan tentang golongan di akhir zaman, katanya yaqra'un al-Quran kama unzil. Membaca Al-Quran seperti Quran baru diturunkan. La yujawiz taraqihim, tapi tak melepasi tenggorokan mereka. Ini tak sampai kepada hati. Walaupun bacanya bagus. Walaupun bacanya fasih, walaupun bacanya tartil. Tapi tidak penghayatan di dalam. Tiada praktikal di luar. Oleh sebab yang demikian, Imam Al-Haddad menitik beratkan kepada Al-Quranul Karim ini, selain daripada bacaan adalah penghayatan. Bila perlu kita adakan musabaqah, tapi bukan hanya musabaqah baca, tapi musabaqah paham Quran. Musabaqah praktikal Quran. Yang dinilai itu bukan hanya suara, tapi juga sejauh mana memahami isi kandungan Al-Quranul Karim. Jadi baru situ sempurna. Baca dan paham. Oleh sebab yang demikian dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman, afala yatadabbaruna Al-Quran. Tidakkah mereka sepatutnya bertadabbur akan Al-Quranul Karim? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Belajar Qur'an, belajar baca, belajar tajwid, belajar mengamalkan, belajar mengajarkan kepada orang lain. Autiru ya ahlal Qur'an. Berwitirlah kamu wahai ahli Al-Qur'an. Maksudnya orang itu hendaklah banyak membaca Al-Qur'an pada witirnya, pada qiyamul lailnya. Ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuh. Orang yang ahli Al-Quran adalah ahli kepada Allah. Maksudnya hampir dekat kepada Allah. Ahli Quran bukan hanya hafiz Quran. Ahli Al-Quran yang paham Quran. Ahli Quran yang praktis Al-Quran. Ahli Al-Quran adalah yang berjalan di atas muka bumi. Perbuatannya itu adalah perbuatan yang disuruh dalam Al-Quran. Sehingga Al-Quran tidak hanya dilihat pada tulisan sahaja dalam kitab, dalam mushaf, tetapi Al-Quran itu berupa praktikal dilihat daripada ahli-ahlinya. Sehingga orang yang belajar dan ahli Al-Quran, kalau berkata sesuai dengan kata-kata, dengan panduan Al-Quran. Kalau dia seorang peniaga, sesuai dengan apa yang disuruh dalam Al-Quran. Kalau dia seorang pejabat awam, sesuai dengan apa yang disuruh Al-Quran. Kalau dia sebagai seorang businessman, sesuai dengan disuruh Al-Quran. Apa saja dia punya karir, apa saja dia punya jabatan, sesuai dengan Al-Quranul Karim. Hada ahli Al-Quran.
Praktikalnya adalah Al-Quranul Karim. Ahlul Quran. Hum ahlullahi wa khassatuh. Fil hadis dinyatakan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya di akhirat nanti Al-Quranul Karim akan datang kepada Allah dan berkata kepada Allah, ya Allah, fil hadis dinyatakan Al-Quran ini akan dibentukkan dalam wujud tertentu yang boleh bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mengatakan kepada Allah, ya Allah izinkan aku beri syafaat kepada orang-orang yang membaca aku. Sesungguhnya aku halang mereka tidur malam untuk baca aku. Izinkan aku beri syafaat kepada dia. Maka diizinkan oleh Allah kepada Al-Quran memberi syafaat kepada orang yang membaca Al-Quran. Ithnan yashfa'an, kata Nabi. Ada dua yang memberi syafaat, puasa dan Al-Quran. Puasa memberi syafaat kepada orang yang berpuasa karena menghalang dirinya daripada makan dan minum, maka puasa minta supaya memberi syafaat kepada orang yang berpuasa. Al-Quran menghalang orang untuk tidur malam untuk membaca Al-Quran, maka Al-Quran pun juga meminta agar supaya memberikan syafaat kepada orang yang membaca Al-Quranul Karim. Ada berkenaan dengan keutamaan membaca Al-Quranul Karim, lebih-lebih lagi kalau Al-Quran dibaca di waktu malam. Adab dalam membaca Al-Quran adalah at-tafahum wa tadabbur. Sekarang ada terjemahan, sekarang ada wasilah untuk kita memahami ayat-ayat tertentu. Ustaz-ustaz tertentu, syekh-syekh tertentu boleh dengar dekat YouTube apa yang mereka syarahkan tentang ayat Al-Quran. Faham tak? Selain itu adalah perlu membacanya dengan tartil, dengan tajwid, dan tidak tergesa-gesa ketika membaca Al-Quranul Karim. La ilaha illallah. Kata Syekh Abu Madian mengatakan, la yakunul muridu muridan hatta yajida fil Qur'ani kullama yurid. Seorang murid, apa itu murid? Murid itu bukan murid sekolah. Dalam bahasa kita, murid itu murid sekolah. Tapi murid itu menjadi satu istilah. Apa itu murid? Seorang yang berkehendak mengambil jalan menuju kepada Allah. Itu murid. Murid itu dinamakan murid menjadi bahasa kita, diambil daripada bahasa Arab. Ini menunjukkan bagaimana masyarakat kita di sini bersinergi dengan orang Arab, dengan bahasa Arab. Ya kan? Murid, dia kata murid. Madrasah pun juga diambil daripada kata madrasah, bahasa Arab. Musyawarat pun diambil daripada bahasa Arab. Majlis, kita pun ada jabatan-jabatan yang kasih nama majlis kan? Itu pun daripada bahasa Arab. Rakyat itu pun juga diambil daripada bahasa Arab, ra'iyatun. Ya kan? Sultan pun diambil daripada bahasa Arab, sultan. Banyak. Baik. La yakul muridu muridan. Seorang murid yang menuju, orang itu berjalan beribadah ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dikatakan murid yang betul sehingga dia mendapati segala apa yang dicari ada dalam Quran. Artinya panduannya bagi si murid menuju kepada Allah adalah Al-Quranul Karim. Yang melazimkan diri dengan Al-Quran pasti akan menjumpai apa yang dicari. La ilaha illallah. Dan diajarkan beberapa surat di sini yang perlu untuk kita istiqamah membacanya, khususnya di waktu malam. Untuk kita membacanya seperti Alif Lam Mim As-Sajdah, kemudian sebelum tidur kita membaca surat Al-Muluk, akhir surat Al-Baqarah juga, Amanar Rasul sampai akhirnya. Lalu membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat seperti malam ini, dan pada hari Jumat seperti hari esok. Dan juga sebelum tidur membaca Al-Ikhlas wal Mu'awwidhatain, Al-Falaq dan juga An-Nas. Baginda Rasulullah diriwayatkan oleh Siti Aisyah, ketika baginda Rasulullah sakit, baginda Rasulullah SAW berada bersandar pada dada Siti Aisyah,
kepalanya itu sambil dijaga oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Lalu kemudian ketika hendak tidur, maka Sayyidah Aisyah ambil kedua tangan Nabi dan diletakkan seperti ini, karena kebiasaan Nabi sebelum tidur akan diletakkan tangannya dan membaca Al-Ikhlas 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali, lalu mengusapkan seluruh badannya dengan kedua tangan baginda Rasulullah. Saat Nabi tak ada kekuatan karena sakit, maka Siti Aisyah ambil kedua tangan Nabi, didekatkan ke mulutnya. Nabi baca, setelah baca tu Siti Aisyah gerakkan kedua tangan Nabi kepada kepala Nabi sampai kepada badannya. Diambil keberkatan oleh Sayyidah Aisyah dengan diambil tangan yang mulia baginda Rasulullah untuk mengusap tubuh badannya dengan tangannya yang ada beberapa panduan yang perlu menjadi amalan bagi kita. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah untuk mengamalkan. Amin Allahumma amin. Munsyid ya munsyid.